Okay, saya dah boleh start Dah 45, Amat Bahagia belum masuk. 45 tolak saya 2 orang, 43. Bahagia lagi seorang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kekalutan. Banyak meeting dengan kelas hari ni, so pening sikit. Okay, kita akan masuk chapter baru which is chapter 6, Functions and Graph. Dalam buku you dia adalah chapter 5. Okay, dalam function and graph ni kita akan tengok 4 benda, basically 4 benda. Yang pertama, kita akan tengok relation and function. Lepas tu dalam relation and function ni kita tengok apa tu relation, apa itu function. And then dalam tu juga pengenalan dia lah, kita akan tengok one-to-one function, apa itu domain dan range, and then kita akan tengok type of function. Seterusnya kita tengok composite function. Composite function ni maknanya dia gabungan dua function, dan kita tengok macam mana untuk kira lah function yang kita gabung tu. And then kita akan tengok inverse function, dan last kali kita akan tengok exponential and logarithmic function. Yang ni belajar sebenarnya exponent dengan log tu. Okay, so kalau sempat insyaAllah hari ni kita akan cover sampai composite functions. Okay. Baihaki dah boleh ke masuk? Baihaki dah boleh lah. Hai Baihaki. Alright, sekarang kita orang tengah meeting markah tau. Kita orang dah tengah endorse markah korang makan siang. So jaga-jaga. Alright, kita akan tengok pertama kali relation and function. Apa itu relation, apa itu function? Okay, basically relation maksudnya kalau you ada dua set, sebenarnya ni lambat keluar. Saya punya ni lambat keluar ke? Sekejap tengok chat korang ada cakap apa. Tiada. Tiada tadi. Okay je Tak lambat Okay, so relation ni kalau you ada dua set, katalah set X dengan Y. Bila you cuba relatekan dua set tu, kita panggil relation adalah correspondence antara elemen set X dengan set Y. Maknanya relation tu apa correspondence yang kita boleh tengok. Katalah correspond, contohnya daripada contoh bagi contoh simple. Kerana you ada set X, ini set Y. Contohnya ini you ada 2, sini you dapat 4. Sini elemen 3, sini adalah elemen dia 9. So bila you buat relation, contohnya dua relation daripada X ke Y, apa relation dia? Relation dia adalah X ni sebenarnya X square, pandai. Itulah. So ini adalah fx adalah x square sebenarnya. Macam itulah relation dia, correspondence dia lah. Okay. Apa itu function? Function pula adalah relation antara set X dengan set Y, elemen dalam set X dengan Y, tetapi relation dia adalah one to one. Maksudnya satu elemen X connect kepada satu elemen Y sahaja. Kita panggil one function lah senang. Maknanya dia connection, cuma function ni kita lebih kepada one to one. Kalau many, dia kan ada banyak, many to one, one to many to many, one to one. Tapi dalam function kita one to one saja. Maknanya single element X mesti connect to single element Y. Sama juga kalau single element Y connect ke single element X. Okay, so kita tengok contoh macam ni lah. So you ingat lagi tak apa itu domain, codomain? Okay, so dalam sebelum ni you belajar kita panggil set X dengan Y ni, set X ni kita panggil domain ataupun object. So kita panggil A, B, C ni adalah object ataupun domain dia. Kalau Y ni pula kita panggil codomain ataupun image. Kalau you perasan, kalau A macam ini kan, kita ada A connect to P, B connect to R, C connect to Q. Tapi S ni tak ada apa-apa connection. So sebenarnya codomain ada semua P, Q, R, S, tetapi yang connect kepada objek sahaja kita panggil dia adalah range. So range kita dekat sini P, Q dan R. So domain dia adalah A, B, C, range dia adalah P, Q, R, dan codomain dia adalah the whole thing, which is P, Q, R,
S. Tetapi the range dia boleh juga jadi the whole thing. Maknanya dia boleh jadi the whole codomain ataupun dia boleh jadi semua. Sum of codomain sahaja adalah range. Okay. So macam mana you nak tahu correlation tu adalah function? So kalau cara nak senang dia adalah you dapat any function, you draw a sketch. Tapi draw a sketch. Sketch ni just kasar, secara kasar lah, tak exactly tepat, tapi secara kasarnya. Okay, bila you lukis graph dekat axis X dan Y, apa nama ni keluar? Nampak yang keluar dekat skrin korang? Tapi dekat skrin saya yang keluar lambat. Delay sikit kan? Lain tu, delay tadi okey je. Net saya yang slow. Net saya ke slow kan? Saya okey dah. Sorry tau kalau slow. Okay, so kalau you nak macam mana you nak tahu, kalau you lukis graph, bila you buat line, vertical line ke horizontal line ke, kalau dia touch pada satu point sahaja, macam ni kan, contohnya ni adalah graph Y, ni adalah graph Y equals to X cube. So bila you buat line, dia sentuh pada tempat sahaja. So ini kita panggil one-to-one function. Tak kali-kali you tengok graf yang sebelah ni, dia adalah graf X equals to Y square. So bila you buat line, dia sentuh pada dua benda. So bermaksud kat sini katalah ni X ni adalah satu contohnya. So satu ni dia boleh jadi nilai dia sama ada Y dia boleh jadi ke ataupun katalah negatif satu. So bermaksud dekat sini satu ada dua image. So dia dah bukan one-to-one lah kan? Dia dah bukan one-to-one function. So ni kita panggil one-to-many function dah. Okay, so maknanya kalau secara senang ni untuk you check, you lukis graph, you sketch graph dan you buat line. Kalau dia sentuh satu tempat, dia one-to-one. Kalau maknanya dia function lah. Kalau dia sentuh dua tempat, dia bukan function. Relation tu bukan one-to-one function. Okay. Tapi sebenarnya function boleh jadi banyak, tapi untuk inverse function saya jenis one-to-one function. Betul. Okay. So secara keseluruhannya, generalnya, domain ni apa sebenarnya? Domain ni adalah all set in X axis. The set of elements in X axis. So basically daripada graf tu you tengok dekat axis X lah, domain tu adalah dekat axis X. Ataupun kalau you nak tulis domain, you boleh tulis domain ataupun DF. Domain F, function F lah, DF. Boleh juga you tulis domain ni dalam bentuk interval notation. Yang tu nanti kita tengoklah bila kita nak tengok mana range, mana domain. Untuk yang range pula, range ni adalah set of all elements in Y ataupun you tengok elements in Y axis lah. Dan kita juga boleh tulis range ni sebagai RF. Kan saya ada cakap tadi set of all elements of Y ni kita boleh panggil dia adalah codomain. So range tu dia boleh jadi the whole codomain ataupun dia boleh jadi separuh sahaja, sum of codomain. So benda tak penting, just info je lah. Kalau the whole set tu adalah, the whole codomain tu adalah range, kita panggil X dia map onto Y. Tapi kalau dia sebahagian sahaja, kita panggil set X tu map into Y. Itu je, just nak beritahu benda tu tak penting pun. Okay. Alright. So secara functionnya, kalau you tengok, alright, so secara functionnya, betul ke functionally, suka hati aku. Okay, so kalau kata you ada daripada set X ke Y, so kalau kita kata dia ada mapping, function, so satu elemen X ni mesti connect kepada satu elemen Y sahaja. So kita kata Fx ni equals to Y ataupun Fx ni adalah image lah, image kepada
domain which is kepada X lah. Okay, so ini adalah domain, ini adalah range. Kalau kata contohnya the image of 1, katalah X tu adalah 1, so image dia adalah F1 lah, tak tahulah apa nilai dia, apa-apa nilai sahajalah. Dan kalau kata function tu X tu adalah A, so domain, range dia adalah F, A. Itu sahaja. Okay. So untuk secara kita nak betul-betulnya kita tengok secara graphical approach, secara grafnya. Okay, so katalah you ada satu function kat sini contohnya, any function daripada ini kan macam separuh daripada y equals to x, something lah, quadratic function kan ni, okay, quadratic function. Bila you nak tengok domain, you kena tengok dekat bahagian x-axis. So bila you tengok ini, graf dia ke sini, so daripada x-axis dekat sini, mana yang termasuk? Bahagian ni je, betul? Bahagian ini sahaja. So domain dia adalah daripada A sampai B. So domain dia boleh tulis A, B. So it depends juga, you nak tulis close interval ataupun open interval. So kalau kata ini open dot, so you tulis macam ni lah, open interval. Kalau ini adalah dark dot, so you tulis inilah bentuk dia, close interval. Range pula you tengok dekat paksi Y. So dekat paksi Y dekat sini, bila dia daripada sini ke sini, so ini adalah daripada C ke D. So dia punya domain dia adalah domain range dia adalah C ke D. So it should be this one lah, close interval lah, sebab sekarang kita dah buat dia close interval. Kalau dia open, you tulis bentuk macam ni lah. Okay, boleh. Ada soalan setakat ni? Respond please. Tak ada. Okay, thank you. Alright, so kita akan tengok beberapa type of function ataupun graph. Kat sini ada 8. Untuk benda ni macam kita kata basic lah untuk you bayangkan macam mana you nak sketch graph nanti. Okay, so pertama kita tengok pada this one. I nak buang dulu. Berapa you dah nampak tapi you mesti tak ingat kan nanti. Okay, so sekarang kita tengok pertama constant function. So kalau constant function, katalah y equals to k. K tu any constant lah. Katalah kat sini I buat y equals to 3. Okay, y equals to 3, fx equals to 3 contoh. So dia punya graph adalah constant macam ni kan. Okay, sekarang apakah domain bagi function ni? Kita tengok bila dia mendata macam ni kan, mendata macam ni. So x-axis tu dia bermula daripada mana sampai ke mana? Ada had tak? Tak ada had kan? Tak ada had. So bermakna dia bermula daripada negative infinity sampai positive infinity. So maknanya domain dia adalah kesemua nilai x. Ataupun kita kata x tu set domain dia adalah set of all real number. Ataupun kita tulis sebagai R. Set of all real number. Okay, cuba you tengok untuk range pula. So sekarang graph you tak menurun, dia mendata sahaja. Apakah possible value y yang ada dekat graph ni? 3 sahaja, betul? So range dia hanyalah satu value sahaja, which is 3. K lah, kalau kita kata K lah. Maknanya K tu saja general lah kan. So dalam kes ni, range kita adalah 3. 3 saja. Okay, apa kita move to the second graph atau function, which is linear function. Linear function y equals to x, so dia mendata sama ada dia menaik. Kalau dia y equals to minus x, dia menurun. Okay, sekarang dekat sini you tengok domain dia.
Bila graf ni terus, bila graf ni terus je macam ni, dia ada restriction tak untuk domain dia? Ha? Ada ke tak ada? Dia kan konsep function kan dia terus je, dia naik atas, dia menurun ke bawah, dia macam ni je sampai sudah. So you tak ada restriction. So bermakna domain you, tadi tengok daripada kiri, tengok kiri ke kanan. So daripada kiri ni tak tahu bila dia nak berhenti, ke kanan ni pun tak tahu bila dia nak berhenti. So bermakna dekat sini dia tak ada restriction. So untuk domain dia daripada belah kiri bila dia turun, dia turun. Yang atas dia terus dia naik. Maksudnya dia memang bermula daripada negative infinity dan berakhir dekat positive infinity. So dia punya domain juga adalah negative infinity sampai positive infinity ataupun R. Dia punya domain. Range dia pula macam mana? Range dia pun sama. Range dia pun, dia bila dia naik atas, you nak tengok turun ke bawah kan. Tengok turun ke bawah pun tak tahu kat mana dia nak turun. Naik atas pun tak tahu bila dia nak berhenti. So sama juga, range dia pun bermula daripada negative infinity sampai positive infinity ataupun kita buat dia sebagai R, set of real number. Okay. Kita tengok seterusnya quadratic function. Tengok quadratic function. Okay, katalah ni quadratic function you macam ni kan. Okay, apakah domain dia? Betul. Domain dia pun bila dia senyum kan, graf dia senyum naik ke atas, tak tahu bila dia nak berhenti. So tak tahu dia ada restriction kanan kiri tu sampai bila, tak tahu. So bermaksud dia punya domain pun sama daripada negative infinity ke positive infinity juga. So kita kata domain dia juga adalah all set of real number. Macam mana pula dengan range? Range dia daripada mana ke mana? Positif saja. Daripada kosong ke positif infinity sebab dia bermula kat sini je. Dia tak ada turun kat bawah ni kan, tak ada turun bawah. So dia memang start daripada, kalau you memang touch kosong kat sini, so bermula daripada kosong sampai positif infinity. It depends on graph lah juga. Kalau ni adalah secara generalnya y equals to x square. Tapi kalau kata you ada graph contohnya macam ni kan. Contohnya y equals to x square. Contohnya you ada graph macam ni. Dia bermula, dia sentuh negatif 2 contohnya. So range dia bermula daripada negatif 2 ke positif infinity. Depends on the graph lah maksudnya. Okay. Kalau graf dia masam, Kalau graf dia masam, depends on graph juga. Okay. Kalau graf dia masam macam ni, so maknanya ni sentuh 4 contohnya. So dia punya range dia adalah daripada 4 ke negatif infinity ataupun kita buat negatif infinity ke 4. Macam ni lah. Lambat lah keluar kat situ. Weh. Okay. Ada soalan ni tak apa, tanya je terus kalau tak faham. Okay? Respon lah. Okay. Seterusnya kita tengok cubic. Ngantuk petang-petang, saya pun penat. Cubic pula dia punya graf macam ni kan. Untuk cubic pun sama. Dia punya domain apa? Rasa tengok macam ni pun dah boleh tahu domain dia. Betul. Sama juga kita tulis R. Range, dia tahu dia bila dia nak berhenti kat atas, dia tahu dia nak berhenti kat bawah. Tak tahu kan? So sama juga dia punya range pun adalah R juga. Yep. Okay, apa pula dengan absolute value function? Kenapa
absolute value function bentuk dia macam ni? Kenapa dia macam ni? Betul. So maknanya bahagian yang positif, negatif tu yang sepatutnya dia macam ni kan graf kan. Dia naik atas juga. Sebab dia mesti positif. Sebab dia absolute value. So apa dia punya domain? R juga. Betul. Apa dia punya range? Yes, kosong ke positif infinity. Kenapa jadi 49 ni? Ada orang lain masuk. Okay. Rational function pula. Rational function apa dia punya? Apa dia punya ni? Apa dia punya range? Domain dulu. Sorry, domain dulu. Domain dia tak sama juga. Tak sentuh positif, negatif infinity ke positif infinity. Are you sure? You rasa grafnya apa yang dia tak sentuh? Dia tak sentuh kosong. So, betul dah tadi. Tapi ada benda you tertinggal. So dia You akan kena buang kosong tu. dia akan jadi off. So you kena buang. So maknanya kalau range dia, kalau domain dia tengok daripada kiri kan, tengok daripada sini. Maknanya daripada negative infinity pergi tiba dekat kosong dia tak sentuh. So you punya range daripada negative infinity sampai kosong. Kosong tak termasuk. And then after kosong dia masih masuk balik. Lepas kosong dia pergi lagi sampai positive infinity. So dia sebenarnya ini union dengan kosong sampai positive infinity. Betul tak? So range dia macam mana? Range dia pun sama juga. Dia daripada bawah, you tengok daripada bawah dia naik atas, maknanya daripada negative infinity dia naik atas, tapi dia berhenti dekat kosong sebab kosong tu not included. So sama juga daripada negative infinity kosong union kosong ke positive infinity juga. Okay, square root function. Allah dah ada pula kat sini. Okay, kenapa square root function dia start macam ni? Dia start daripada kosong and then dia bentuk macam ni. Kenapa? Kenapa graf dia bermula daripada kosong? Sebab square root value x ni paling kecil apa boleh letak? Kosong. Kosong. Yes, kosong sebab dalam ni tak boleh negatif. So value paling kecil you boleh letak x adalah kosong. Sebab tu dia value x bermula daripada kosong. Kalau negatif tak boleh lah, salah lah graf ni. Sebab tu dia bermula daripada kosong. Okay, so domain dia adalah bermula daripada kosong sampai infinity. Range dia pun sama, bermula daripada kosong, dia naik atas sampai positive infinity. Okay, next, last kali kita tengok piecewise function. Piecewise function ni adalah function yang ada dua keadaan lah, dua function yang berbeza. Okay, katalah dekat sini kita ada pertama fx equals to 5. So dia adalah constant function bila x less than 1. And then dia adalah function x plus 2 bila x is greater than or equals to 1. So ini satu, ini satu. So maksudnya kat sini domain dia adalah berapa domain dia? Domain dia adalah R sebab semua value termasuk dekat constant tu memang daripada negative infinity sampai 1 tapi 1 not included. Tapi bila dekat x plus 2 tu 1 tu included sampai positive infinity. So domain dia adalah R. Range dia pula dia bermula daripada 3 ke atas. Walaupun dekat sini, dekat first ni adalah 5 sahaja, tapi dekat 3 ni dia naik ke atas, tak berhenti kan. So dia punya range bermula daripada 3 sampai infinity. Okay? Ada apa-apa soalan untuk yang ni? So ini adalah 8 basic graph ni, ingatlah bentuk dia.
Okay? Yang maknanya bila you nak sketch letter senang, you kena tahu, you tahu bentuk asas dia macam mana. Okay ke? Ada soalan setakat ni? Doktor, Tak ada. Ya, ya. piecewise tu doktor ulang balik boleh tak faham? Piecewise function. Boleh. Piecewise function ni dia adalah function gabungan. Dia function yang dia ada dua function lah. Okay, sekarang you ada piecewise function. Ada dua function. Nampaknya dia fokus. Okay. So, piecewise function ni pertama adalah function dia constant function. Okay, pertama constant function which is this one. Constant function. So, when x is less than 1. Bermaksudnya kat sini dia daripada sini sampai sini dia adalah satu function. And then function ada lagi satu function which is this one. Which is fx equals to x plus 2. Adalah x plus 2 bermula daripada x is greater than or equals to 1. Maksudnya kat sini dia sentuh y kat sini dan ke atas lah, ke atas. So jadi kalau kita tengok dekat sini domain dia, untuk dekat constant ni kita tahu dia bermula daripada negative infinity, dia terus menuju ke 1. Tapi 1 tak included. 1 ni tak masuk lah. Lepas tu untuk yang lagi satu function, yang x plus 2 tu, dia bermula dengan 1, masuklah 1 dan terus ke kanan sampai infinity. So bermaksud dekat sini, adakah semua nilai x termasuk dalam graf ni? So semua nilai termasuklah, sebab tu kita kata domain dia adalah R. Untuk range dia pula kita tengok daripada atas ke bawah lah kan, untuk secara menegak dekat paksi Y. Dekat paksi Y kita tengok ada ke value dekat bawah ni? Kat sini tak ada value Y, so tak termasuk lah dekat bawah. So dia bermula dengan 3. So Y dia, range dia bermula dengan nombor 3. And then bila kita tengok nombor 3, kalau kita tengok macam ni je, dia akan berhenti sampai nombor 5. Betul? Tapi sekarang memandangkan graf x plus 2 ni dia tak berhenti, dia naik je atas. So maksudnya dia punya range adalah 3 sampai positif infinity. Sebab itulah range dia 3 sampai positif infinity. Okay? Doktor maksudnya dia tak stop sampai dekat 5 tu je Tak stop. Sebab Okay, kita tengok dua-dua. Okay. Faham. Thank you doktor. Okay, sama. Siapa yang tanya ni? Syahid doktor. Syahid, okay. Belah tak kenal lagi orang. Oh tu Syahid. Doktor, Yep. maksudnya kalau piecewise ni dia boleh gabung graf kan? Maksudnya kalau cubic dengan quadratic pun boleh ada. Ada possibility lah kalau dia nak gabung. Tapi kalau dia duduk seorang-seorang, seorang je lah. Okay. Okay. Ada soalan lagi? Okay. Boleh teruskan Okay. Sekarang kita nak tengok domain untuk sum, difference and product of function. Okay, katalah kalau function tu gabung. Contohnya kita ada dua function, kita ada function f, kita ada function g. Contohnya dekat sini dia ada boleh jadi f plus g, function tu boleh tolak, boleh juga darab. Tapi apa-apa operation sekalipun, tambah ke, tolak ke, darab ke, function tu dia punya domain mestilah intersection, domain f dan domain g. Okay, so bermakna dekat sini contohnya you ada function f is equals to function f adalah x square root x minus 2 and function g adalah square root 6 minus x. Macam mana you nak tahu domain untuk gabungan function ni? You mesti cari dulu domain untuk f, you mesti cari domain untuk g, then only you intersect dia punya domain. Okay, domain untuk f. Macam mana you nak tahu apa domain untuk f? You tahu ini adalah square root function. So you tahu dalam square root tak boleh negatif. Value paling kecil dalam square root dia boleh jadi kosong. Jadi bila you ada operation x tolak 2, apakah value paling kecil yang x boleh jadi?
mestilah 2, betul? So kalau 2 tolak 2 mesti dapat kosong. Tapi kalau X tu sama dengan 1 kurang daripada 2, dia jadi negatif 1, which is tak boleh. Dalam square root tak boleh negatif. So you tahu value X dia boleh jadi 2 dan ke atas. 2, 3, 4, 5 sampailah ke atas. So domain dia adalah X must be greater than or equals to 2. Ataupun secara interval notation ni you boleh tulis you boleh tulis this one. Oh buruk lah. Nampak tak? Dia boleh tulis ini. So dia punya adalah daripada 2 ke infinity. Nampak sini? Oh tak nampak sangat. Oh, tak nampak kat tak lah. Tukar colour. Nampak tu? Okay, so daripada 2 ke infinity. Untuk yang GX pula, you tengok dia adalah square root 6 minus X. So you rasa apa value paling besar X boleh jadi? 6 juga. Sebab dia boleh jadi 6 tolak 6 dapat kosong. Dia boleh ke lebih daripada 6? Tak boleh kan? Sebab kalau 6 tolak 7 contohnya, dia akan dapat negatif 1. So tak boleh negatif dalam square root. So you tahu value X dekat function G boleh jadi 6 dan ke bawah. So bila 6 dan ke bawah, so you tahu dia punya range dia, maknanya possibility of X adalah daripada negatif infinity ke 6. So ada inilah dia punya ni, sama ada X less than or equals to 6 ataupun you tulis daripada negatif infinity ke 6. Okay, lepas tu macam mana you nak tahu domain untuk dua-dua function ni? So you kena buat intersection. So domain F mesti intersect dengan domain G dan intersection dia tu adalah dia punya domain yang terakhir. So maksudnya kat sini you ingat lagi tak you buat inequality hari tu? Baru je habis. Ingat, ingat kan? Semua orang boleh jawab, betul tak? Easy. Dia jawab ke? Terus saya tanda. Very good. So kalau you ada dekat sini, untuk domain G, untuk domain F dulu, dia bermula daripada 2. So dia termasuk 2 kan? Sampai infinity. Untuk domain ni adalah domain F. Untuk domain G pula, dia bermula daripada 6 sampailah ke negatif infinity. So mana intersection dia? Dekat sini. Dekat sini. Tengah-tengah ni. So dia punya domain adalah X daripada 2 ke 6. So ni adalah domain bagi dua function ni. So domain of F G adalah mana? Okay, boleh. Cakap ni boleh? Boleh. Ada soalan? Terkeluar lagi ke? Siapa terkeluar lagi ni? Haris Akmal. Haris. Tak dah. Dia terkeluar ke? Dah masuk balik kot. Dah 48 ni. Okay. Seterusnya, saya nak masuk transformation of function sekejap, tapi kita tengok dulu macam mana kita nak determine function tu one to one function. Yeah. Slownya kat sini. Nampak? Kenapa slow dia punya ni, tagging. Kejap tak gerak pula dia punya notes. Kenapa jawab lama sangat dia ni? Jadi tak akan nampak korang? Tak gerak Hai Guya. Meow. Bergerak.
Okay, so kita tengok secara ni, dia ada dua cara untuk you tahu macam mana function tu one-to-one. Sama ada cara graphical approach ataupun algebraic approach. Okay, untuk kita kata function tu adalah one-to-one only if fx1 is equals to fx2 only when x1 equals to x2 for all for each x1 x2 in domain F. So pening tak tengok yang atas tu? Tak apa, kita tengok contoh je. Example A contohnya, kita ada function fx x map kepada x square plus 1. So maknanya kita ada fx equals to x square plus 1 lah kat sini. Okay, untuk secara graphical approach macam tadi, you akan sketch graph. Okay, you nak sketch graph, you biasanya you akan buat table dulu. Okay, bila you nak sketch any graph, you just ambil basic-basic nombor sahaja. So bermula daripada negatif 2, negatif 1, kosong, 1 dan 2. And then you pun masukkan value, dapatlah nilai dan you sketch. Bila you sketch kat sini macam saya cakap tadi, you buat line, sama ada vertical line ataupun horizontal line. So bila you buat line, dekat sini buat line, dia sentuh dua benda, dua titik. Bermaksudnya dekat sini, satu value X dia pergi, bukan satu value X, maknanya value X dia pergi dekat satu, bukan, value Y dia ada dua objek, betul tak? Kat sini maknanya dekat X equals to 1 pun dia sentuh 2. Dekat X equals to negative 1 pun dia sentuh 2 juga. Maksudnya kat sini tak unik value dia, betul? Maksudnya X dia boleh connect kepada satu Y, tapi Y ni satu Y boleh connect kepada 2X. Bermaksud kat sini kalau you buat mapping kan, negative 2, minus 1, 0, 1 and 2. Ni cuma ada 1, 2, 5. Kat sini ini connect kepada 5. Ini connect 5. Negatif 1 connect kepada 2. 1 pun connect kepada 2. Dan kosong je kepada 1. So kat sini you ada apa ni? Many to one function, betul? So this one is not one to one function. Daripada segi, orang cakap apa ni, daripada segi table pun you dah boleh nampak sebenarnya. Kan saya cakap tadi one to one function dia mesti satu value X mesti connect pada satu value Y sahaja. So dekat sini dah jadi tak unik lah. Maknanya ada dua value Y, satu value Y boleh connect kepada dua value X. So macam ini juga lah, bila you dah buat line, bila disentuh pada dua point, maksudnya dah tahu itu bukan one to one function. Tapi macam mana pula you nak tahu dari segi algebraic approach kalau you tak nak, orang cakap apa, tak nak sketch graph. So you tahu cara you nak tulis untuk algebraic approach-nya, you kena tulis untuk domain X1, X2 dalam domain F, you kena buktikan X1 mesti equals to X2. Okay, so sekarang bermula daripada you kena tulis dulu Fx1 equals to Fx2. So Fx kita tadi apa? This one. X square plus 1. And then you pun tulislah untuk X1, you tulis X1 square plus 1. Untuk X2, X2 square plus 1. So bila both side ada plus 1, so you boleh cancel lah. Boleh buang plus 1 tu. So you tinggal X1 square equals to X2 square. So sekarang bila you nak buangkan square belah kiri ni, you akan jadi X1. You kena square root. Tapi belah kanan dia tak akan jadi X2 sahaja. Dia akan jadi plus minus X2. So you tahu dekat sini, satu X1 ni dia boleh jadi pergi kepada 2 X2. Boleh jadi positif, boleh jadi negatif. So you tak dapat, final you tak dapat pun X1 equals to X2. You tak dapat this one. So bermakna ini adalah bukan one to one function. So ini adalah many to one. Kalau you lukis graph tadi pun, you buat mapping sekalipun, you boleh nampak. Daripada X ke Y tu maknanya 2X boleh pergi kepada 1Y sahaja. Jadi function ni bukan one to one function tetapi many to one function. Nampak ni adalah exercise sebenarnya. Boleh ke?
Betul. Tapi tengok jugalah graf you, kalau memang dia the whole thing memang bukanlah. Tapi kalau dia half je, ada possibility untuk dia jadi one to one. Ada soalan? Memang ada. Doktor, Ya, kalau yang algebra approach tu, algebraic approach. kalau dia bukan x square, Kalau bukan x square, dia ada possibility untuk jadi x1 equals to x2 lah. Contoh function dia fx is given equals to x plus 2. Contoh. So macam mana kita nak tahu adakah this one adalah one-to-one function? So you akan buat kita tahu for x1 and x2 in domain f, kita kena show fx1, kita kena show x1 ni mesti equals to x2. So kita buat dulu fx1 equals to fx2. So dia kat sini fx kita adalah x plus 2. So kat sini ada x1 plus 2 equals to x1 ada x2 plus 2. Okay. So plus 2 you boleh buang plus. So kat sini tinggal x1 equals to x2. So bermakna dekat sini adalah one to one function. Sebab apa? Kalau you lukis graf pun, okay, macam mana graf x plus 2? Macam mana graf x, y equals to x? Ini betul? Ini kan? Ini y equals to x. Macam mana graf y equal to x plus 2? Dia sentuh y-intercept, betul. Y-intercept dia adalah 2. Maknanya dia naik 2 anak tangga. So dia kat sini. Kat sini, betul? Kan? So ini adalah y equals to x plus 2. Kalau you perasan kat sini, this graph, you akan terus macam ni sampai bila-bila. So kalau you buat line, kan? Contoh you buat line vertical line. You akan sentuh berapa titik? 1 je. Memang sentuh 1 kat sini je. Macam mana line pun you buat. Kalau you buat horizontal line pula, you buat kat sini ke, you buat kat atas ni ke, pun sama. You akan sentuh 1 titik je. Sentuh 1 titik sahaja. So bermakna dia memang one to one function. Betul? Faham tak? betul. Okay, faham dah macam mana nak tentukan one to one function? Faham. Okay, kalau sekarang baru nak bagi soalan kat dia bagi soalan kat orang. Siapa yang tanya tu? Kamal lah buat. Saya tanya Kamal, adakah cubic function one to one function? Boleh tak? Apa boleh? Soalan ni adakah dia adalah cubic function adalah one to one function? Ya, anda pasti dia jawab anda. Sebab apa ya? Mana dia? Betul lah. Dia ni kalau you lukis graf, senangnya lukis graf lah. Kalau you lukis graf jadi macam mana? Graf dia macam ni tadi, macam ni kan? Kan? Graf dia macam ni sampai dah sudah kan? So kalau you buat ini y, ini x. Cuba buat line. Buat satu line. Lebih. Dia buat line ni, sentuh satu saja. Kalau you buat vertical line pun sama. Dia akan sentuh satu je. Dia sentuh satu je dia sentuh.
Okay. Secara graf ni you terus boleh tengok lah. Dia sebenarnya adalah one-to-one function. Okay. Faham? Kalau absolute value function, dia sebab dia macam ni, dia memang sentuh dua. Betul. Kalau square root function, dia one-to-one function ke? Ya. Ya ke? Okay. Alright. Okay, betul lah tu, dah pas lah tu. Okay, ada soalan sebelum kita tengok transformation of function? Sebelum kita masuk composite. Doktor, Ya. yang line tu kita tak kisah buat line kat mana-mana kan. Tak kisah. Tapi kalau contoh macam yang absolute value tu, kalau dekat titik kosong-kosong tu ada satu titik. Kalau kita buat titik kat situ tak jadi one to one ke? Tapi tak, sebab kalau you buat dekat kosong, you buat titik dekat x-axis. Line tu you kena buat parallel kepada axis tu. Jangan buat sama. Oh, okay. Thank you, doktor. Lagi ada soalan? Rehat kejap boleh? Nak? Rehat je. Sini ada nama Muhsin tak? Dalam kelas ni ada sikit nama. Siapa Muhsin? Boleh kenalkan diri? Nak tengok sikit. Saya doktor. Saya mana nak tengok. Dia buka muka. Orang buka Video. Dia buka video lah. Tak nampak. Oh ni. Tak dengar doktor. Aduh Muhsin. Tak dengar doktor. Saya boleh dengar Kamal. Lawak Kamal. Saya boleh dengar Zamir. Muhsin ni. Musim main hack ni. Sepatutnya kita tak dengar. Itulah tu. Pakai Selcom kot.
Dengar tak? Tak dengar juga? Okay, dengar. Dengar tak? Dengar tak? Oh, ya. Saya nak kena pasang. Alright. Alah. Buat tu. Ish. Nama. Sebelah pula. Gambar siapa tu? Habis dah detik dah. Dah snap mata. Dah dapat lah. Oh, kita teruskan lagi. Ya, kenapa start apa pula? Habis dah detik. Gambar adik dia tu. Ish. Apa? Ya Allah. Tiba-tiba dia nak start pula. Apa dah? Alamak. Nanti kat. Ish. Apa ni? Okay. Boleh sambung dah? Sambung kita Boleh. pada ni sikit. Transformation of function. Okay. Transformation of function. Allah. Sekejap lambatlah pula benda ni. Geram pula amba. Okay. Transformation of function, kita ada shifting lah, kita panggil, kita shiftkan function tu ke kanan ke kiri ke atas ke bawah ke. Macam tu. Okay, untuk vertical shifting maksudnya kita akan shift dia ke atas ataupun ke bawah. Kalau kita shift dia ke atas atau upward, maksudnya nilai itu adalah positif. Kalau dia downward, maksudnya kita tolak lah nilai tu negatif. So, untuk tahu dia vertical shifting, maksudnya value yang kita tambah tu adalah dekat bahagian belakang. Maksudnya dia punya ni adalah dekat y equals to fx plus c. Aku slow. Y equals to fx plus c. Kalau kita dia menurun pula, y equals to fx minus c. Okay, contohnya you ada graf Allah. Katalah you ada graf senyum kan. Y equals to x square. Okay, katalah saya nak shiftkan this graph. Kata saya nak buat, saya nak y equals to x square minus 3. So kat mana graf ni? Betul. Turun 3 anak tangga. Okay. Lagu kita kali ni turun jatuh 3 anak tangga. 1, 2, 3. Adalah minus 3. So dia punya bentuk Allah. Bentuk masih sama tadi ni. So ni adalah y equals to x minus 3. Kalau saya nak y equals to x square plus 2. Naik 2 anak tangga. Yes. So naik 2. So dia pintas dekat 2. So dia bentuk macam ni. Okay, so faham kalau vertical shifting? Okay, vertical shifting okay. Okay, seterusnya kita tengok horizontal shifting. Maksudnya dia shift ke kanan ataupun ke kiri. Shift dekat paksi X. Okay, kalau kita kata dia shift to the right sebanyak C unit, C tu constant tu lah, ikut berapa unit, dia mesti dia buat shifting tu dekat dalam X.
So bermaksud kalau dia terbalik, kalau dia fx minus c, dia mesti shift ke kanan. Kalau dia fx plus c, dia shift ke kiri unit. Okay. Dia you boleh bayangkan macam contohnya kat dalam ni, macam contoh x minus c lah, x minus c equals to kosong. So x ni adalah c. Walaupun dia negatif dekat bahagian dalam, dia sebenarnya adalah positive value. Macam tu je lah senang. Okay, so tengok contoh dekat sini. Katalah pertama you ada y equals to x square. Yang pertama. So kalau kita ada y equals to x minus 3 square, you perasan tak dia berubah dekat dalam x. Daripada asalnya dia adalah x square, dia jadi x minus 3 square. So bila minus, dia gerak ke kanan. So dia gerak ke kanan sebanyak 3 unit. So dia jadi sini, dia jadi 3. So ini adalah y equals to x minus 3 square. Kalau kita ada x plus 5 pula square, so dia bergerak ke kiri sebanyak 5 unit. Okey, faham yang ni? Okey. Apa pula jadi kalau kita nak buat dua-dua shifting? Okay. Untuk buat transformation ni, saya nasihatkan untuk you all buat satu-satu. Jangan terus buat final result. Itu you buat daripada awal. Contohnya lah, saya bagi soalan shiftkan saya nak y equals to square root x plus 2. Macam ni je dulu. So yang ni macam mana? You lukis dulu graf asal. Graf asal adalah square root x. Ingat balik basic graf yang kita belajar 8 tadi tu. Square root x macam mana? Graf square root. Macam ni betul? Ini adalah graf y equals to square root x. You tulis dulu y equals to square root x. And then bila kita kata plus 2, maksudnya dia buat vertical shifting. Sebab dia bukan berada dalam x, dia berada kat luar. So dia tambah ni dekat luar. So dia maksudnya dia naik ke atas sebanyak 2 unit. So dia naik 1, 2. So dia bermula dekat sinilah 2. So ni adalah graf terbaru. So ni adalah y square root x plus 2. Okay, boleh faham? Okay. So what if, faham what if I give you y equals to square root x plus 3 minus 4. Mana nak buat? Mula-mula dulu, apa kena buat dulu awal-awal? Square root x. Bentuk basic dia, y equals to square root x. Okay. So, asal-asal dia ni, mula y equals to square root x. Okay, so pertama transformation kat mana dulu nak buat? Transformation mana dulu nak buat? Horizontal. Kalau saya akan buat horizontal shifting dulu. Okay, so kita ada sekarang x plus 3. So bermaksud dia bergerak ke kiri sebanyak 3 unit. So dia gerak 1, 2, 3. So dia dekat sini. So ini adalah graf baru you. Adalah y equals to square root x plus 3. Buat satu-satu. And then apa? You tinggal minus 4. So dia shifting sebanyak 4 unit ke bawah. Okay, daripada sini dia gerak 1, 2, 3, 4. Ini adalah sentuh negatif 4 dekat sini. So dia bermula dekat sini dan masih naik macam ni. Allah, buruknya graf hamba. Macam ni lah. So ni baru dapat y equals to square root x plus 3 minus 4. So ia senang ni, you last ni boleh lah you nak buat betul-betul lah. Macam ni. So senang ni you tulis dekat sini adalah
Azan ke? Bunyi dekat sini adalah minus 3 and minus. Okay. Okay, faham dah? Ada soalan? Saya nak bagi latihan ni, tak ada soalan. Doktor, Yep. jawapan tu kena bagi yang akhir saja ke semua? Saya nak semua, saya nak macam ni. Okey. Saya nak ada satu-satu transformation. Okey, doktor. Jadi saya tanya dalam quiz. Depends on soalan lah. Kalau dia suruh you buat transformation, you buat lah transformation. Apa-apa graf, boleh jadi transformation. Kalau dia tak bagi transformation, dia bagi je graf macam tu. Tinggal you sketch je lah. Tapi basically macam mana you nak tahu bentuk dia, macam ni lah transformation dia. Cubic. Okay. Cuba buat transformation untuk kuadratik dulu. Cuba buat. Dah ada. Ni, cuba buat. Siapa kawan? Cik Kamal buat ni. Dia sama soalan. Sketch the function f x equal to x minus 3 square minus 4. So dia punya senyum dekat bawah lah. So dekat point senyum dia tu apa? Berapa dia punya koordinat? Okay. Itulah. So dia macam ni. Okay. So kalau kata square root pula. Square root. Cube root. Apa nama dia? Contoh kalau kata cubic function, katalah kita ada y equals to x plus 2 cubic minus 2 minus 1 lah, minus 1. So ini pun sama lah, you buat dulu bentuk cubic macam ni. So bila cubic x plus 2 dia gerak ke kiri kan? Gerak ke kiri dulu sebanyak 2 unit. 1, 2. So macam dia punya ni sikit. Macam ni lah bentuk dia lebih kurang. Macam ni. Ini adalah y equals to x plus 2 cube. Ini adalah y equals to x cube. And then minus 1. Minus 1 you gerak balik. Minus 1 gerak ke bawah. So katalah dekat sini you gerak satu nilai. Minus 1. So dia jadi macam ni lebih kurang. Tak nampak. So kita tahu pointing dia kat sini adalah minus 2 and minus 1. Macam tu lebih kurang. Okay? Alright. So, yang ni okay, tak ada masalah untuk transformation. Ada apa-apa soalan untuk transformation? Amin okay, Amin? Okey, doktor. Okay. So, sekarang kita tengok lagi satu sebelum kita masuk composite function. Kita tengok reflecting graph. Reflecting tak ada apa, dia cuma tambah negatif kat depan. Okay, kalau dia tambah y equals to negative fx, maksudnya negatif dekat depan, maksudnya dia reflect dekat x axis. Kalau dia negatif dekat dalam, dia reflect dekat y axis. So tengok contoh lah dekat sini. So kalau you ada y equals to x square, kalau dia tambah kat depan negatif x square, maksudnya dia reflect dekat x axis. Kat sini. Dia reflect dekat sini. So you ada graph exactly sama lah. Kalau sini adalah 2, sini value dia 2, so sini adalah negatif 2. Kat sini negatif. Maksudnya dia exactly sama. Kalau dia negatif kat bahagian dalam,
Contohnya dekat sini, kita ada x minus 1 square. Contoh x minus 1 square dekat sini kan. You dah tahu kan expert kan macam mana nak lukis tadi, transformation. And then, kalau negative 1 square, dia gerak ke? Bukan gerak ke kiri, maksudnya dia punya ni adalah reflection dekat sini. So dia reflect dekat belah kiri. So kalau kata sini 1, ini mesti negatif 1. So kalau sini 2, sini mesti negatif 2. So sini mesti negatif 2 juga. Sebab dia reflection. Okay? Faham? Ini ada soalan? Faham. Faham. Okay, so last kali sebelum kita habis, kita tengok composite function. Boleh? Inverse kita masuk nanti. Okay, composite function. Okay, composite function. Composite function ni kita nak tengok gabungan dua function. Okay, katalah you ada function f dan juga function g. Okay, dekat sini function f, function f ni you map daripada set x kepada y. And then function g pula adalah daripada y kepada set z. Okay, katalah dekat sini, the first one ni adalah ini adalah x map kepada x square. So kita ada fx equals to x square lah. Function untuk fx. Untuk g pula, x map kepada 2x plus 3. So dia punya function adalah gx equals to 2x plus 3. Okay, kalau you nampak dekat sini, bentuk function dia, ini adalah x, ini adalah y, ini adalah z. Okay, so okay. So kalau kata you nak map x kepada y menggunakan function f, katalah you ambil value x ni adalah 3. Pertama sekali value x ni adalah 3 contohnya. Okay, bila you nak map daripada x kepada y menggunakan function fx equals to x square, so bila you masukkan value, ini adalah f3 lah kan. So masukkan value jadi 3 square, you dapat 9, betul? So you memang dapat dekat sini 9. So daripada x ke y mapping dia dapat 9. So you nak buat pula mapping daripada y ke z. So y kepada z menggunakan function g, which is function g mapping dia adalah 2x plus 3. So kalau x tadi you gantikan sebab x dia daripada y. So y dia tu adalah 9, you ambil yang dekat sini. So g you adalah g9. Masukkan 2 darab 9 tambah 3. So dapat 9 darab 2, 18 tambah 3 dapatlah 21. So dapat kat sini, ini dapat answer dia 21. Tapi macam mana kalau you tak nak buat dua function, you nak buat gabung terus. You nak daripada x terus map kepada z. Kita panggil mapping ni daripada g map f. Bukan f map g, g map f. Sebab dia kena yang belakang dulu. Dia kena yang belakang dulu baru yang depan. Baru you akan map x kepada z. Okay. So cara dia adalah katalah you buat g dot f ataupun kita panggil g composite f. Okay, g composite f bermaksud g you masukkan function f ke dalam function g. Okay, pertama you ada saya tulis balik kat sini Dia sama je. Okay, sekarang kita ada g compose f. F ni function daripada x lah. So kita tulis g compose fx. So sekarang dia menjadi function f masuk dalam function g. So kita ada g in terms of fx. Okay. Lepas tu kita tengok balik function f. Kita tengok function f, apa function f tadi? Function f bersamaan dengan x square. Dan kita pun tulis g function f tadi adalah x square. And then you tengok balik function g. Function g asalnya adalah 2x plus 3. Tapi sekarang ni x kita dah jadi x function f, which is x square. So daripada asalnya 2x plus 3,
X ni dah berubah menjadi X square. Allah. Jadi menjadi 2, lama tertekan juga. Jadi 2x square plus 3. So memandangkan x kita tadi adalah 3, bermula yang asal tadi 3. Kamal. Okay. Faham? Connection problem. Tadi Adalah. Okay, sekejap Okay, tadi kita kata function, memandangkan function f tu dah masuk dalam G. Okay, function f ni kita masukkan dalam G. F tadi kita tahu f is equals to x square, betul? And then kita gantikanlah fx tu sebagai x square. Okay, sekarang kita nak tulis function G. Sekarang kita nak tulis function gx. Tapi kita tahu function gx asalnya adalah 2x tambah 3. Tapi memandangkan dekat sini, x kita tu dah berubah. X kita tu in terms of fx, which is x square. So dia jadi daripada 2x plus 3, dia dah bertukar menjadi 2x square plus 3. Okay, faham? So 2x square plus 3. Jadi bila you masukkan balik, value asal x tadi adalah 3. Kenapa lag dekat sini? No, ni lag. Sekejap saya nak tulis ni, dia lag. Kenapa dia lag? Tak faham sebenarnya kenapa dia lag. Lag lagi kat nampak korang. Macam nak tulis? Sekejap Dekat screen tu lah. Kan? Screen tu lah. Ya? Cara tulis dia G dot. Dot to open dot. Kamal boleh sambung Kamal? Benda. Lah. Kita jawab apa kita. Nampak lagi. Ya, sorry saya tak tahu kenapa saya off. Tiba-tiba kamera saya off. Tak habis tadi Kamal cakap apa? Oh, tak ada dot tu. Tak apalah, boleh je nak letak. Nak letak pun boleh. Asalkan korang faham lah. Jangan darab pula. Kan? Itulah. So dekat sini, ni dah sama dah. So dekat sini tadi, sebabkan x tu you dah gantikan in terms of x square, which is in terms of function f. Dan asalnya tadi G tu adalah, gx kita adalah gx equals to 2x plus 3. So dia dah berubah menjadi 2x square plus 3. Sebab x kita sekarang, x pada G adalah x square. So dia dah jadi 2x square plus 3. So bila you masukkan value asal tadi, x adalah 3. Bila you double check, you dapat 2 times 3
square plus 3. You akan dapat juga 21. So which is akan dapat juga value 21 tadi. Tapi benda ni akan berubah kalau you reverse. Kalau you reverse g.f tadi menjadi f.g, value dia memang akan totally different. Dia tak sama. Contohnya kalau you reverse, so ni saya conteng kelas tadi. Okay. So kalau kalau f.g pula maksudnya you memasukkan function g ke dalam function f. So kita ada contoh g dot f kan. So jadi kat sini g dot fx. So g in terms of fx. G dot f ada f dot g, ya Allah. Kalau kat sini f.g bermaksud dekat sini you masukkan function g ke dalam f. So you ada f in terms of gx. Okay, apakah gx you tadi? 2x plus 3. So you ada function of 2x plus 3. Macam ni. So you tengok balik. Function f you adalah apa? X square. Tapi sekarang x you dah bertukar menjadi 2x plus 3. So you sekarang you ada 2x plus 3 square. Dah jadi macam ni. So bila you masukkan balik value 3 tadi, dia akan jadi 2 darab 3 tambah 3 square. Which is 3 darab 2 6 tambah 3 9. 9 square dapat 81. So jawapan dia totally lain, berbeza. Okay, faham? Faham tak? Okay, kita tengok contoh. Tak pun you boleh tengok contoh example ni. I tak nak tulis. Okay. Kalau tengok contoh untuk example 5.16 dalam buku ada. Okay, kalau dia bagi, katalah dia bagi function f equals to x, square root x. And function g, x square plus 4. So dia suruh cari composite function g dot f dan juga f dot g. So samalah, kalau g dot f maksudnya you masukkan function f ke dalam g. So bermaksud dekat sini you tengok tadi fx ni function dia apa? Square root x. So maksud g ni you tulis in terms of square root x. And then baru you tulis balik function g. G kita adalah x square plus 4. Tetapi x kita tadi dah jadi in terms of fx which is square root x. So jadi kat sini dia dah jadi. So kat sini dia dah jadi x square plus 4 tu dia dah jadi square root x square plus 4. Dia tak berubah, dia tak akan tambah dekat 4 tu, dia tak akan berubah, dia berubah dekat x sahaja. So sama ada bila square root x square plus 4 dia sama juga dengan x plus 4. Kalau f dot g pula, maksudnya f in terms of gx. So gx tadi kita tahu dia adalah x square plus 4. Tapi untuk x square plus 4 ni, untuk fx dia adalah satu term sahaja which is square root x. So jadi square root kepada x square plus 4. Tapi square root x square plus 4 ni you tak boleh buat square root x square plus 2 square. So dia jadi x plus 2. Cannot Tadi ada budak tanya. Tadi ada kawan you tanya. This one tak sama. You hanya boleh simplify kalau dia dah darab. So contoh 4x square bolehlah jadikan 2 square x square, you bolehlah square rootkan jadi 2x. Tapi kalau tambah you cannot do that. And last sekali tengok checkpoint 5.3. Lepas ni boleh cuba buat checkpoint Checkpoint 5.3 pula dia cakap
Dia bagi checkpoint 5.3 nombor 3D. Dia bagi nombor 3D, cakap fx is equals to x plus 4, gx x square plus 2. Dia suruh cari composite function dua-dua lah. Okay, so sama juga g.f memasukkan function f ke dalam g. So fx ni adalah apa? Tulis dulu. Fx ni adalah x plus 4. Jadi you terus tulis g ni in terms of x plus 4. Bila tulis g in terms of x plus 4, then you baru nak tulis function g. G kita adalah x square plus 2. Tapi x square tadi, x tu dah berubah menjadi x plus 4. So you tulis x plus 4 square plus 2. Then you boleh kembangkanlah dan you akan dapat final answer, which is this one. Untuk f.g pula sama juga, you masukkan f in terms of gx. You tulis dulu gx kita adalah x square plus 2. And then baru nak tulis fx. Fx kita adalah x plus 4. Tapi x kita tu dah berubah menjadi x square plus 2. Then you tulis x square plus 2 plus 4 dia jadi x square plus 6. So ini adalah jawapan akhir. So kalau you nak sketch pun bolehlah sketch. Tak sketch pun tak apa. Okay. So itu sahaja. Ada apa-apa soalan? So lepas ni dah boleh cuba buat latihan sampai checkpoint 5.3 tau. Kalau nak cuba exam tulis awal-awal soalan pun saya sudah boleh buat dah. Nanti kita akan masuk inverse function, logarithmic function dan exponential function. Ada soalan? Ada soalan ke? Kelas? Nak charging? Why nak charging? Ya? Yang mana? Yang ni? Yang f.g tu? Tak apa, tak kembang. Biar macam tu je. Macam tu je jawapan dia boleh. So ada apa-apa soalan lagi? Saya minta tolong sangat. Kalau korang tak faham, kalau korang perlu jumpa, korang jumpalah. Kalau korang rasa korang jumpa ramai-ramai pun korang tak faham, korang jumpalah seorang-seorang. Korang rasa korang tak boleh go, macam kawan korang dah faham, jadi korang rasa mungkin korang tak boleh ada kawan. So korang datang seorang je, ataupun 2 orang ke. Dan boleh juga tanya dekat grup tu, cuma kadang-kadang saya takut saya terlepas. Boleh tanya personal pun kadang-kadang terlepas lagi. Tapi boleh remind lah. Sebab kadang-kadang nak buat you punya tu, kadang-kadang you tanya saya tengah kat luar. Saya tengah buat benda lain, so tu yang tak terbuat lah. Tak tahu kalau korang datang jumpa. Tapi itulah bila korang balik nanti quarantine dulu kan. Yang tu kena jumpa secara ni lah kot. Secara WebEx juga. Tak boleh tu nanti jumpa bulan tu. Apa dia? Siapa bercakap tu? Nak meh? Kita jumpa bulan 1 tu. Jumpa nanti? InsyaAllah. Nak duduk mana nak? Face to face. Nanti dah tak boleh buat kelas face to face. Kamal Dr. Claude. Tak ada tu. Nak balik Kedah tak boleh balik terus WebEx nak. Itulah saya dah cakap hari tu jangan balik. Balik juga. Ego yang degil kan. Tak boleh balik lah. Tak apa, WebEx lah WebEx. Tak apa nanti saya explain, saya record ke. Itulah. Sempat record. Tu lah recording ni boleh nak upload kat YouTube sebenarnya. Tak Kamal tolong ni lah. Nanti saya bagi saya punya account. Kamal tolong upload. Boleh? Boleh Kamal? Boleh. Okay. Ada soalan? Orang lain ada soalan tak? Presiden korang ada presiden? Senyap presiden. Ada.
Presiden tidur. Presiden tidur. Tidur ni petang-petang ni. Mana ada. Baik dah. Oh, bercuti ke? Bukan. Cuti. Tak cuti. Oh ya Allah. Sekarang yang ada kat Unisa siapa? Haris kan? Haris dengan siapa ada? Dengan Abdul Hadi. Abdul Hadi kelas 2 eh? Iya. Dia dah Hafiz. Hayat siapa Hayat? Bukan Bukan Fayyad, Fayyad. Hafiz Suhaidi. Ha? Hafiz Suhaidi. Hafiz Suhaidi. Kenapa dia di sana memang tak balik eh? Memang tak balik. Oh, 3. Patutlah Haris semangat ni. Semangat buat sequence series. Hari-hari masalah. Bagus. Buat biar nak stres. Siapa suruh dia balik kampung. Selangor pun dah PKP dah, nasib baik tak balik. Bismillah. Tak PKP. Kan? Sebaik Haris tak balik kampung. Kalau tak PKP dah balik. Itulah tu nak. Nice. Ikan Presiden rindu. Okay lah, so girls ada soalan tak girls? Nak je. Korang jawab je, cakap je walaupun ada budak-budak ni. Girls tak ada dalam 23. Oh ya? Korang dah hasil conquer? Girls tak ada, lecture lah semua girl. You korang. Buat ke nak ni? Anak mentang-mentang lah ramai. Nak okey anak? Bakal-bakal nak merindui nak nanti. Macam masuk selidut. Tak boleh lah, besar sangat. Tak muat beg lah. Okey lah. So okey lah korang, kita sambung nanti lepas ni ya. Next week kelas hari Isnin ya? Isnin kan? Isnin korang ada apa pagi kelas korang pagi korang IT petang kan? Pagi. Okay. Okay, insyaAllah kita buat pagi lah. Isnin. Okay, terima kasih semua. Kamal nanti bagi recording ni dekat saya. Jangan lupa buat checkpoint. Apa dia? Itulah nanti saya tengok juga. Tapi saya tak jumpa. Yang kelas tadi pun saya tak jumpa. Aigo. Tapi kalau saya jumpa yang kelas tadi, saya boleh upload yang kelas tadi. Tapi tak apalah. Kalau ni, Kamal pun simpan juga yang. Saya cari juga yang tadi. Okay, terima kasih semua. Selamat bercuti. Balik hari Sabtu ni kan? Wah. Tak bercuti, siapa tu nak? Oh, handsome nak. Kesian ramai wanita melindui. Nak banyak perempuan lah. Tahu. Banyak cakap banyak, keliling. Ini semua. Amir senyap je Amir. Ada ke tak tidur ke? Zamir siapa? Muhammad Zamir. Nak tengok sikit muka. Macam ada, kejap ada, kejap tak ada. Tak tahu siapa. Ya. Mana idola? Zami ni Buka dah buka handsome-nya. Ya Allah. Handsome-nya. Patut dah ada orang suka. Itulah tu. Ada orang suka hello. Ya Allah. Okay. Dah ada apa-apa lagi tak ada dah? Kenapa tiba-tiba jumlah 49 ni? Saya pelik. Korang buka 2 tempat ke? Tak tahu. So kiranya korang semua datang kan? Semua hadir kan? Datang. I see. Lepas tu dia pasang kat TV. Wah. Bagi satu family tengok.
Ajak family sekali lah. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah next two week ke kalau jumpa Emiza tu Okay, jangan lupa Kamal upload. Ada apa-apa soalan tanya lah. Itu gambar Apa dia? nak tengok gambar Kamal. Rindu. Tengok gambar Kamal. Kenapa dengan gambar Kamal? Bukalah video Kamal. Bukalah video Kamal. Kamal. Awal lah Kamal. Bukalah video. Kalau nak live dah boleh live lah. Dia orang dia nak tengok muka. Kenapa live muka Kamal? Kenapa?